Assalamualaikum dan selamat petang. Apa khabar murid-murid? Sebagaimana yang telah cikgu janjikan sebelum ini, pada hari ini kita akan meneruskan kelas Bahasa Melayu tahun 2. Tema kita pada hari ini ialah tema 3 iaitu kebersihan dan kesihatan, unit 7, kebersihan bermula dari rumah. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur dengan DSKP-nya 1.1.2 iaitu mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap dalam kurungan Roman 4 permintaan. Tajuk petikan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah bersih dan kemas. Petikan tersebut terdapat pada muka surat 44 buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu. Seterusnya, objektif pelajaran. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat memberikan respon terhadap permintaan. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat menulis respons terhadap permintaan. Baik, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan permintaan? Permintaan atau ayat permintaan merupakan salah satu cabang ayat perintah. Permintaan atau ayat permintaan biasanya digunakan untuk memohon pertolongan atau permintaan ataupun tindak balas daripada lawan bicara. Permintaan atau ayat permintaan selalunya menggunakan perkataan minta, tolong, harap yang letaknya atau kedudukannya berada di pangkal ayat. Baik, seterusnya mari kita semak beberapa contoh ayat permintaan. Ayat permintaan yang pertama, tolong siapkan tugasan kamu. Ayat permintaan yang kedua, harap nenek segera sembuh dan boleh pulang ke rumah. Ayat permintaan yang ketiga, minta murid-murid membaca arahan dengan teliti. Daripada ketiga-tiga contoh ayat yang diberikan, jika kamu dapat perhatikan, perkataan tolong, harap dan minta merupakan kata permintaan yang kedudukannya terletak di pangkal ayat permintaan. Dan ayat permintaan ini selalunya mengharapkan tindak balas dengan lawan bicara. Mari kita teruskan sesi pembelajaran ini dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu pada halaman 44. Sebagaimana yang telah cikgu janjikan di awal pembelajaran tadi, pada hari ini kita akan mempelajari kemahiran mendengar dan bertutur. Dan tajuk petikan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah bersih dan kemas. Pada keseluruhannya, petikan yang akan kita pelajari pada hari ini berkisar tentang perbualan di antara Hana dan juga ibunya. Baik, mari kita ke slide yang seterusnya. Di dalam slide ini, kita akan mengikuti perbualan di antara Hana dan ibunya. Ibu Hana telah mengemukakan beberapa permintaan kepada Hana. Mari kita baca dialog Ibu Hana. Hana
tolong lapkan kepala katil dengan kain lembap supaya tiada habuk. Baik, kamu perhatikan dialog Ibu Hana telah menggunakan kata permintaan yang berbunyi tolong. Dan Hana telah merespon kepada ibunya dengan mengiyakan ataupun menjawab, baiklah ibu. Baik, selain daripada frasa atau ayat yang pendek ini, sebenarnya Hana juga boleh merespon ibunya dengan mengulang kata kerja lapkan serta frasa nama kepala katil. Cadangan jawapan cikgu, sebenarnya Hana boleh merespon begini. Baiklah ibu, saya akan lapkan kepala katil dengan kain lembap supaya tiada habuk. Apa yang cikgu maksudkan ialah Hana boleh mengulang keseluruhan permintaan ibunya ataupun menjawab dengan ringkas dengan frasa baiklah ibu. Ini merupakan option ataupun pilihan jawapan yang ada pada Hana. Mari kita ikuti dialog seterusnya. Ibu harap kamu tukar cadar dan sarung bantal juga. Dan dalam dialog yang kedua, Ibu Hana mengulang permintaannya dengan menggunakan kata permintaan harap. Dan bagaimana respon Hana untuk dialog yang kedua ini? Mari kita baca bersama-sama. Ya, Ibu. Baik, ya Ibu merupakan frasa yang sudah pun menjawab keseluruhan permintaan daripada Ibu Hana. Namun demikian, terdapat penambahan dari segi keterangannya ataupun ayat penyata. Misalnya, kata Cikgu Johari, cadar dan sarung bantal perlu ditukar selalu supaya tidak membiakkan bakteria. Baik, yang ini sebenarnya ataupun ayat respon yang dikemukakan oleh Hana ini sebenarnya merupakan penyataan yang tidak ada kaitan langsung dengan dialog yang diucapkan oleh ibunya. Kalau kesimpulannya lebih bersifat kebab ya, untuk pengetahuan kamu, dialog ini sifatnya kebab. Baik, bagaimana sepatutnya atau cadangan bagi menjawab permintaan ini daripada cikgu? Selain daripada menjawab dengan frasa atau ayat ya ibu, Hana juga ada pilihan jawapan yang lain. Contohnya cikgu paparkan di sini, ya. Ya, ibu, saya akan tukar cadar dan sarung bantal juga. Ayat atau respon ini cikgu ambil dari dialog yang telah digunakan oleh Ibu Hana tadi. Kita ulang semula penggunaan perkataannya supaya kamu mudah faham. Untuk penyataan yang dikemukakan oleh Hana ini sebenarnya boleh juga kamu gunakan sekiranya kamu mempunyai alasan atau cadangan jawapan yang bernas. Baik, kita beralih ke slide yang seterusnya. Mari kita ikuti perbualan Hana dan ibunya dengan lebih lanjut. Baik, dialog seterusnya daripada Ibu Hana. Habuk pada langsir ini tidak baik untuk kesihatan. Tolong ibu keluarkan cangkuknya. Dalam dialog yang ketiga, Ibu Hana telah meminta Hana mengeluarkan cangkuk langsir tersebut. Ibu Hana telah menggunakan kata permintaan tolong. Jadi,
Hana mesti atau harus merespon permintaan ibunya terhadap suruhan iaitu mengeluarkan cangkuk. Maksud cikgu, mengeluarkan cangkuk langsir tersebut. Mari kita bantu Hana merespon terhadap permintaan ibunya. Cadangan daripada cikgu ialah, baiklah ibu, saya akan keluarkan cangkuknya. Dari mana cikgu dapat ayat atau respon ni? Baik, respon ini cikgu dapat daripada ayat atau permintaan yang dikemukakan oleh Ibu Hana, iaitu tolong ibu keluarkan cangkuknya. Cikgu telah menyalin semula penyataan itu di sini dengan menggugurkan perkataan ibu. Jadi, respon daripada Hana berbunyi, baiklah ibu, saya akan keluarkan cangkuknya. Jadi cikgu harap kamu faham dan tahu bagaimana cara untuk merespon ayat permintaan. Mari kita baca dialog yang seterusnya atau permintaan yang seterusnya daripada Ibu Hana. Harap kamu masukkan langsir ini ke dalam mesin basuh. Ayat permintaan yang kedua ini telah menggunakan kata permintaan iaitu harap. Dan di dalam ayat ini, Ibu Hana telah meminta Hana untuk memasukkan atau masukkan langsir itu ke dalam mesin basuh. Jadi bagaimanakah sepatutnya respon daripada Hana? Cuba lihat cadangan jawapan daripada cikgu. Baik, Hana, baiklah ibu, saya akan masukkan langsir ini ke dalam mesin basuh. Dari manakah cikgu dapat respon yang sebegini? Respon ini cikgu perolehi daripada ayat permintaan yang dikemukakan oleh Ibu Hana. Kalau kamu perhatikan penggunaan kata ganti nama kamu telah cikgu gantikan dengan kata ganti nama diri saya. Kamu masukkan langsir ini ke dalam mesin basuh menjadi saya akan masukkan langsir ini ke dalam mesin basuh. Baik, demikianlah cara bagaimana kita harus merespon terhadap ayat permintaan. Sebaiknya apabila kamu hendak merespon terhadap mana-mana ayat permintaan, kamu haruslah mengulang semula perkataan atau permintaan tersebut supaya respon kamu adalah respon yang tepat. Seterusnya, berikut merupakan tugasan yang perlu kamu lakukan. Sila buka buku aktiviti kamu pada halaman 49. Kamu dikehendaki melakukan aktiviti 1 iaitu dengar, respon dan tulis. Tajuk petikan yang perlu kamu respon ataupun dialog yang kamu perlu respon ialah keluarga prihatin. Jadi, bagaimana cara hendak merespon? Cikgu harap kamu tidak lupa keterangan atau penerangan yang telah cikgu berikan dalam slide-slide yang sebelumnya. Baiklah, cikgu akan bincangkan dengan ringkas dialog dalam keluarga prihatin dan cikgu harap dapat membantu kamu menyelesaikan tugasan ini. Mari kita lihat dialog dalam petikan keluarga prihatin ini. Dialog yang pertama berkisar tentang perbualan di antara ibu dan juga Dahlia. Ibu telah mengemukakan satu permintaan. Mari kita baca permintaan daripada ibu kepada Dahlia. Minta buka tingkap bilik Dahlia biar udara segar masuk.
Baik, dalam dialog ibu telah meminta Dahlia melakukan satu perkara. Dan dalam permintaan tersebut, ibu menggunakan perkataan minta. Minta merupakan salah satu perkataan atau kata yang digunakan dalam ayat permintaan. Baik, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Dahlia dan apakah tindakan yang diharapkan oleh ibu agar Dahlia melakukannya? Ya, ibu mahu Dahlia membuka tingkap biliknya. Jadi, kalau berdasarkan kepada permintaan ini, apakah jawapan yang sepatutnya, yang sesuai untuk merespon permintaan tersebut? Jadi, yang inilah yang akan menjadi tugasan kamu. Kamu perlu respon terhadap permintaan ibu yang ini. Jadi Dahlia perlu merespon terhadap permintaan ini. Jadi Cikgu nak kamu bantulah Dahlia. Kamu boleh memulai dialog tersebut dengan perkataan baiklah ibu. Kemudian Dahlia boleh kamu tukarkan dengan kata ganti nama saya akan. Seterusnya dalam kurungan ini terdapat perkara yang perlu dilakukan oleh Dahlia. Kamu boleh atau cadangan jawapan dari cikgu, baiklah ibu, saya akan buka tingkap bilik. Baik, yang itu merupakan cadangan daripada cikgu, pilihan jawapan ada di tangan kamu. Silalah kamu lengkapkan tugasan kamu ini. Kita tengok slide yang berikutnya. Slide berikut ini merupakan permintaan yang dikemukakan oleh ayah terhadap Aiman. Baik, dalam dialog ini, ayah telah meminta Aiman melakukan satu perkara. Mari kita baca dialog ayah. Aiman, tolong tutup makanan itu dengan tudung saji supaya tidak dihinggapi lalat. Ayah telah menggunakan kata permintaan tolong dan ayah telah meminta respon daripada Aiman supaya melakukan perkara berikut, iaitu tutup makanan dengan tudung saji. Baik, Aiman boleh merespon dengan mengulang frasa tersebut. Aiman boleh berhenti setakat frasa tudung saji ataupun Aiman boleh juga melanjutkan jawapan dengan menyalin keseluruhan ayat permintaan daripada ayahnya, iaitu supaya tidak dihinggapi lalat. Silalah kamu lengkapkan dialog ini. Baik, ini merupakan dialog yang ketiga di antara ibu dengan Dahlia juga, kalau cikgu tak silap. Baik, ibu telah meminta Dahlia agar sila sidai baju di bawah sinaran matahari supaya baju tidak lembab. Baju yang lembab akan membiakkan bakteria. Jadi permintaan ibu adalah agar Dahlia sidai baju di bawah sinaran matahari. Untuk keterangan yang selanjutnya, kamu boleh ulang semula atau respon dari Dahlia boleh juga berhenti setakat sinaran matahari sahaja. Baik, cikgu harap penerangan cikgu cukup jelas dan dapat membantu kamu menyiapkan tugasan ini dengan baik. Baik, setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat menyiapkan tugasan kamu yang terdapat dalam buku aktiviti jilid 1 kamu, iaitu aktiviti 1 pada halaman 41. Sehingga kita berjumpa lagi di slot pembelajaran yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.